الميمونة الصديقية. يا كريم يا رحيم يا الله. الله الله. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan dan rahmatnya. Tuan-tuan, puan-puan yang sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Tuan Guru yang mulia dalam program yang kita rancang pada hari ini, iaitu berkenaan dengan hijrah. Jadi terlebih dahulu saya bagi pihak masjid mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Al-Fadhil Dr. Syuhada dalam pertemuan secara maya ini. Mula-mulanya nak buat secara live kan, tapi kita live di sini je lah. Mudah-mudahan ada barakahnya, insya-Allah. Beliau kita kita jemput pada malam ini untuk membicarakan berkenaan dengan hijrah. Walaupun hijrah tarikhnya telah berlalu 2-3 hari 4 hari lepas, tapi pada malam ini mungkin bersempena dengan bulan Muharram yang mulia ini, dapat kita sama-sama ambil pengajaran, sama-sama ambil iktibar di atas tausiah yang bakal disampaikan oleh Tuan Guru. Jadi tanpa melengahkan masa, saya bagi pihak Masjid Seri Sendayan dengan berbesar hatinya mempersilakan kepada Tuan Guru untuk menyampaikan ceramahnya. Falyatafaddal mashkura. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. أما بعد، إخوة الإيمان
Tamunya saya ucapkan wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat berada pada tahun baru Hijrah 1443 Hijrah, tuan-tuan. Akhun Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Negeri Abu Dar, Akhun Al-Fadil, Ustaz Naim Azlan, para asatizah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa Masjid Seri Sendayan, Fadil yang berbahagia Tan Sri Rashid Hussein yang merupakan pewakaf kepada masjid yang mulia ini, yang Al-Amirah, yang penuh makmur ini. Sidang jemaah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin serta muslimat, al-muhajirin dan muhajirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, tuan-tuan semua apa khabar? Saya memang berkobar-kobar nak berhijrah seketika petang ini, sepetang untuk merentas 10 km daripada TTDI Kampung Ismail ke Jiboi, daripada Jiboi ni tuan-tuan nak pergi ke Seri Sendayan. Tapi apa yang dimaklumkan oleh Tuan Imam kita, Ustaz Negeri kata ada sedikit kekangan, tuan-tuan, maka insya-Allah tidak menjadi sebarang masalah kepada kita, kerana kita akan teruskan juga program. Tuan-tuan, kita akan teruskan dalam sesi apa ni kita sebut apa ni, Google Meet. Boleh lidah nak nyebut Google Meet, tuan-tuan. Apa pun alhamdulillah ya, kita bersama malam ni untuk beberapa ketika, beberapa minit untuk kita bicarakan, kita refresh, kita mengambil beberapa ibrah yang cukup istimewa, dan dia tak lapuk dia hujan, tuan-tuan, dia tak basi. Kita Quran ini dia tak akan selesai. I'jazul Quran, i'jazul ilmi dan seumpama mukjizat yang ada dalam Quran itu dia tak akan habis modal. Ya, dia musim pandemik ke, dia ada covid ke, tak ada covid ke, apa pun yang mendatang, tuan-tuan, sirah al-atirah, sirah yang wangi ini, tuan-tuan, dia tak akan selesai kupasan dia. Dia tak akan berakhir perbincangan dia. Walaupun insya-Allah pihak penganjur malam ni Masjid Seri Senayan mencadangkan sedikit perbincangan tentang Muharram, juga tentang mungkin ibrah bagaimana kekuatan kita nak berdepan dengan pandemik COVID-19 ini dalam suasana penghayatan beragama, dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip beragama. Jangan menjadikan COVID ini sebagai alasan dan modal untuk kita tidak berpegang kepada agama, untuk kita stres, untuk kita meninggalkan panduan perjuangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka insya-Allah saya dalam beberapa minit ini, saya kira setengah jam lebih kurang, untuk kita berbicara, tuan-tuan, tentang banyak topik. Tapi saya, Ustaz Nazri, saya dah capai beberapa kitab ni di sini yang sempat saya capai dalam library saya ni, dalam maktabah saya ni. Maka insya-Allah, tuan-tuan, kalau kita perhatikan, kita nak mulakan dengan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. Itu antara doa Nabi ketika Nabi keluar daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bergerak, tuan-tuan, ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk sama-sama bergerak, tuan-tuan, on the way ke Ghar Thawr, di Bukit Thur, di Gunung Thawr, tuan-tuan. Kemudian dalam rangka untuk menjayakan misi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita perasan tak? Dalam kehidupan kita ni, memang kita ni secara automatiknya, tuan-tuan, secara semula jadi ni kita memang berhijrah. Kita memang berhijrah, tuan-tuan sekalian. Ya, saya daripada PD pergi ke Seremban, daripada Kerjaya pun kita kojo dari satu tompek ke satu tompek, dari satu malam ke satu malam. Kita sentiasa berpindah randah, tuan-tuan. Itu memang normal, itu naluri, keperluan, tuan-tuan. Kita bergerak, kita tidak statik, tuan-tuan. Kita bergerak. Itu kita boleh faham juga antara konsep dan falsafah pergerakan hijrah itu, tuan. Maka kalau dulu, tuan-tuan, kita tak dikenali pada alam arwah, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath.
Tuan-tuan, kita diciptakan Allah Ta'ala dalam perut mak kita ni. Dari satu proses ke satu proses. Tuan-tuan, kita baca Quran dalam awal suratul Mu'minun, dan apa yang saya petik tadi daripada suratul Zumar, tuan-tuan, ayat yang ke-7, tuan-tuan, ataupun ayat yang ke-6, ya, maka memang kita ni diciptakan, tuan-tuan, daripada satu proses nutfah, kemudian terbentuknya alaqah, kemudian terjadinya mudghah, kan, kemudian al-'idham, tulang yang tuan-tuan disadut, tuan-tuan, oleh tuan-tuan, oleh daging, tuan-tuan, dan seumpamanya. Kemudian kita pun Allah tiupkan ruh, ya, setelah 4 bulan, tuan-tuan, 120 hari ditiupkan ruh. Maka kita pun setelah cukup tempoh kita berada dalam perut emak kita, kita pun berhijrah daripada zulumatin salas, 3 kegelapan. Dan saya ada bahaskan dalam Tafsirul Munir, saya ada bacakan tahun 85, tuan-tuan. Tahun 85 ada satu seminar perubatan antarabangsa yang dilakukan di Kahirah, yang seminar tu tak ada lebih benar, tak ada lengam sangat. Tapi yang bestnya, tuan-tuan, iaitu bagaimana doktor-doktor pakar yang terbabit dalam seminar tersebut di kalangan Timur dan Barat, yang non-Muslimnya, tuan-tuan, setelah mengkaji, melihat perkataan fi dhulumatin salat, mereka telah mengisytiharkan keislaman mereka kerana ikut mata kasar, tuan-tuan, bayi itu dia hanya selapis saja. Tetapi Quran dah cerita awal, tuan-tuan, Quran yang kita imani ini, Quran yang menceritakan hijrah ini, tuan-tuan, Quran telah bercerita bahawa kita ni ketika bayi, anak-anak dalam perut emak itu, tuan-tuan, diliputi oleh 3 lapisan perut emak, dalam rahim, kemudian dalam selaput itu, tuan-tuan, 3 ini janin itu Allah ciptakan supaya dengan hikmah dia tak rosak, dia tak busuk, tuan-tuan, agar terpelihara. Okey, ringkas cerita, tuan-tuan, kita pun menendang dalam perut emak kita pun keluarlah, alhamdulillah. Lahirlah kita, tuan-tuan. Hari ini pun saya dengan Ustaz Nazri ni dah 40-an lah. Tapi jangan cerita umur sebenar, Ustaz Nazri cover sikit. Mungkin Ustaz Naim dah awal 30-an. Ya, tuan-tuan, masing-masing dah ada had masing-masing lah. Ya, kita lahir, tuan-tuan, dan sekarang ini kita perlu menempuh, tuan-tuan, kehidupan kita. Kehidupan kita, tuan-tuan, akan kita teruskan. Bagaimana kita nak menyantuni, bagaimana kita nak memahami, tuan-tuan, kita sentiasa bergerak, tuan-tuan, kita tak statik. Dan inilah, tuan-tuan, proses yang ingin kita bicarakan, tuan-tuan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Izinkan saya baca tafsir Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, tuan-tuan, tafsirul Jilani, tuan-tuan, ketika mana beliau mentafsirkan surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan antara asas dan sandaran ketika kita berbicara tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin melihat apakah dia ibrah, panduan dan pedoman kehidupan kita, tuan-tuan, walaupun apa situasinya, apapun keadaannya, tuan-tuan, perjuangan perlu diteruskan. Tuan-tuan, apapun keadaannya, maka antara yang disebut oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah, bahawa, tuan-tuan sekalian, kalau kamu tak tolong Nabi, nusrah, kamu tidak jadi ansar, kamu tidak jadi muhajirin, kamu tak mau menyumbang, kamu tak mau terbabit, maka ingatlah, ya, bahawa Allah akan tetap membantu, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah An-Nasir, Nabi itu fa'innahul mansur, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita yang kita maklum, tuan-tuan, Nabi keluar ketika Nabi ni di perancangan Al-Makar, perancangan musuh untuk memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat, tuan-tuan, poin penting dalam perbincangan itu iaitu thaniyat nain,
Dua orang yang bersama itu hampir ijma' ulama' mengatakan itulah tuan-tuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okay? Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan terpilih, insan yang terpilih untuk menemani Nabi SAW ketika ayat ini turun tuan-tuan, yang dikatakan sahibihi, sahabat baginda itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita perhatikan maqam ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah. Allah bersama dengan hamba-Nya yang benar, Allah bersama dengan hamba yang bertawakal, Allah bersama dengan hamba-Nya yang jujur tuan-tuan. Allah bantu dengan ketenangan sakinah, dengan pelbagai tuan-tuan. Nabi itu Nabi yang muayyad. Muayyad, dhaharadinul muayyad bi dhuhurin Nabi Ahmad. Al-muayyad, Nabi yang dibantu tuan-tuan. Nabi yang sentiasa dibantu, dipimpin tuan-tuan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahu, dibantu dengan tentera-tentera. Kan tuan-tuan dan tentera itu termasuklah kalau kita baca cerita panjang tuan-tuan, ada nanti tentang Al-Ankabut, labah-labah. Kita baca tuan-tuan antara tentera Allah Ta'ala iaitu tentang Al-Hamaim, tentang burung merpati. Ya, secara normalnya tuan-tuan, mengikut apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Ja'far Al-Barzanji tuan-tuan dalam syarah maulid beliau dalam Al-Kawkabul Anwar, dikatakan binatang ni kalau jenis labah-labah tuan-tuan, ya, dan jenis burung merpati ni dia akan menjauhi manusia. Binatang-binatang ni akan lari daripada manusia. Tapi tuan-tuan, ketika Allah ini nak melahirkan tuan-tuan sebagai junud, tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang berkhidmat untuk menjayakan misi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dijadikan kedua-dua binatang ini berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kita perlu faham, perlu hayati bersama antara kehebatan, keunikan tuan-tuan ayat yang kita bicarakan pada malam yang berbahagia ini, iaitu Allah nak jadikan kalimah-kalimah kekufuran itu tuan-tuan sebagai kalimah yang sufla, rendah, bawah. Kita tak nak bincanglah pasal benda yang remeh-temeh tuan-tuan. Kita tak nak jadi kumpulan-kumpulan yang heboh dengan sentimen-sentimen, semangat yang bermusim, semangat yang turun naik tuan-tuan, bercakap berdasarkan emosi semata-mata. Kita tak mau jadi begitu tuan-tuan. Kita nak jadikan tuan-tuan kalimah yang kita perjuangkan, iaitu kalimah Allah Ta'ala, wa kalimatullahi hiyal ulya. Kita nak jadikan tuan-tuan hala tuju kita, pengakuan kita, perakuan yang kita ungkapkan ketika solat tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tuan-tuan, menjadikan kalimah Allah itu kalimah yang mulia. Hidup kita tuan-tuan mengikut acuan dan panduan yang dibentuk, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhijrah tuan-tuan, yang bersusah payah tuan-tuan untuk sampaikan Islam, untuk sampaikan dakwah kepada kita tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita perhatikan tuan-tuan, ya, hijrah ini Nabi sebut la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Dah tak ada hijrah dah. Ya, saya dah tak payah pergi ke Puncak Alam dah, Abang Said. Saya duduklah kat Somban ni. Ya, tuan-tuan, tak ada dah hijrah dah. Tak ada hijrah fizikal. Ya, kalau ikut tuan-tuan fizikal, saya pernah sebut dalam kuliah I'lam Musajid Imam Zarkashi dalam Masjid Sri Senayan ini, saya ada sebut latar belakang tapak Masjid Senayan ini. Cerita tahun 2015 lebih kurang Ustaz Nazri. Ya, lebih kurang masa tu Ustaz Nazri kita di KL menjadi antara imam yang terbesar di KL masa tu. Ya, seketika mana Tan Sri Rashid Hussein mengajak saya, Datuk Kamal Amran mengajak sama dengan Tuan Guru kita yang mulia almarhum Tuan Guru Datuk Harundin. Dia yang bacakan doa di tapak di mana sekarang ni sebahagian Jawatan Kuasa bertugas di Masjid Sri Senayan ini. Di tapak itu Tuan Guru Datuk Harundin rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu berdoa agar penghijrahan, pembangunan fizikal masjid yang mulia itu dapat dibangunkan dengan jayanya. Alhamdulillah, setahun dua ni dapat kita direalisasikan tuan-tuan, penghijrahan tanah kosong kepada satu binaan yang cukup sempurna, yang menjadi tuan-tuan impian, yang menjadi harapan kepada seluruh penduduk Sendayan, Jimah, Labu, tuan-tuan, LBJ, Enstek dan sekelilingnya, Somban, Mano, Sepadan, Selangor, Melaka, semua yang ingin bercita-cita
beriktikaf, mengimarahkan masjid yang mulia ni tuan-tuan kan. Itu fizikalnya asal tanah yang lapang. Tuan-tuan mungkin semak samun, tetapi Masya Allah mungkin sedikit gaung, tetapi penghijrahan telah berlaku, fizikal yang berlaku tuan-tuan, dah ada masjid sebiji yang sempurna, yang indah, yang dijadikan tuan-tuan lokasi kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebelum saya melanjutkan poin yang saya kira Al-Azharus Syarif, Ustaz Nazri tempat kita mengaji, Ustaz Naim, kita perhatikan Al-Azhar dia menggariskan beberapa pandangan ataupun beberapa panduan durus wa ibar disebut. Beberapa pengajaran yang sewajarnya menjadi panduan kita, tapi saya kira tak boleh sentuh banyak-banyak. Ya, waktu yang sangat terhad tuan-tuan, saya ada 20 minit je lagi ni. Ya, tuan-tuan, kita hanya ambil 2-3 poin sahaja, biar pendek tapi insya-Allah biar ringkas padat dan kita harap bermanfaat. Sebelum saya pergi kepada apa yang diungkapkan oleh para masyayikh kita, tuan-tuan guru kita, para pemikir Islam daripada lubuk tuan-tuan ilmu daripada Al-Azharus Syarif tuan-tuan, maka kita perhatikan yang mana kita ni dah tak dituntut lagi, tiada lagi keperluan untuk berhijrah dari sudut fizikal kita. Ya, kalau kata tuan-tuan dah pencen duduk di Gombau lah. Kalau tuan-tuan pencen balik Kampung Bayau, baliklah Kampung Bayau. Orang Kedah duduklah Kedah. Ya, mana tempat itu tidak menjadi suatu permasalahan selagi mana kita dapat menegakkan kalimah Allah tu, kalimah yang tertinggi, lagi mana tuan-tuan kita dapat melaksanakan perintah agama secara sepenuhnya tanpa ada sebarang gangguan. Okey, settle. Hijrah tu dah tak ada. Tuan-tuan, lantaran itu seorang imam, tuan-tuan, seorang imam yang arif billah, tuan-tuan, yang menyusun sebuah kitab berdasarkan intipati Quran dan hadis Nabi SAW, maka beliau mengungkapkan la tarhal min kaunin ila kaun fatakunu ka himarir riha yasir. Kau jangan jadi macam himar yang hanya berpusing-pusing, berputar-putar, berjalan tempat yang sama, pusing-pusing tu balik. Pimai-pimai tang tu. Jangan jadi macam himar yang bergerak, ya, dia balik tuan-tuan, degostan ke depan balik, pusing-pusing tu balik. Itu himar. Itu pergerakan himar. Rihlah himar. Hijrah himar, tuan-tuan. Tetapi apa yang dituntut pada kita tuan-tuan iaitu walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Yang dituntut kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu kita berpindah daripada dunia ini, kaun ini, kehidupan ini tuan-tuan yang zahir ini. Kalau tak diurus dengan betul, dia akan mengganggu kita. Ya, kalau tidak kita faham betul-betul, akidah kita akan tercabar dengan bergantung dengan vaksin, bergantung dengan mask, bergantung dengan apa nama ulat tu? Sanitizer, Ustaz Nazri, jangan lupa sanitizer, ya, sebutan makhraj kena betul. Ya. Bergantunglah dia dengan medaklah tu. Muncul pula satu kelompok yang memang anti vaksin pula. Dia kata yang ikut vaksin ni dajjal, yang ikut ini merupakan kumpulan-kumpulan yang tak percaya tawakal dengan Allah Ta'ala, yang serong, yang mereng akidahnya. Maka tuan-tuan, sebenarnya Quran, hadis telah mengatur perkara ini. Tuan-tuan, maka yang saya nak sampaikan ialah kita kena rehlah, kena hijrah tuan-tuan daripada dunia kita yang kita perasan kita ni dah cukup baik, kita rasa kita dah sempurna tuan-tuan. Sebenarnya kita nak pindah kepada ni bukan pindah sampai, tetapi minal akwan idal mukawwin, kita pergi kepada Allah. Tuan-tuan, hati yang dibawa kepada Allah. Ya, kemudian al-Imam tuan-tuan Ibnu Athaillah didatangkan Quran, wa anna ila rabbikal muntaha. Kamu nak pergi mana tuan-tuan? Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepaskan kejahilan kita, kegelapan, kekelaman jahil kita, kita pergi kepada Allah Ta'ala. Keluarkan, tuan-tuan, ketika menghuraikan matan ini, ya, Iqadul Himam, Al-Imam Abdul Abbas, tuan-tuan Ibnu Ajibah, dia kata pun tuan nak keluar daripada selain Allah, hanya mencari Allah. Ini cerita teori dia sedap lah kan? Baca kitab boleh lah. Tapi praktikalnya tuan-tuan perlu kena mujahadah, perlu ada irsyadu muallim, pimpinan guru tuan-tuan. Ya, cerita memang okey tuan-tuan. Maka yang perlu kita fikirkan tuan-tuan, yang perlu kita mengorak langkah ialah tuan-tuan bagaimana kita ingin bergerak, tuan-tuan, bertindak bukan dengan hanya memikirkan lepas ni nak makan apa, macam mana nak upgrade makanan, macam mana nak gomokkan perut sikit, macam mana nak pompikan perut.
macam mana kita nak mengurus tuan-tuan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi yang berkhidmat, yang membantu kepada urusan ukhrawi, ini satu benda yang dituntut, okey, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, bagaimana kita nak tuan-tuan supaya kita tidak diselubungi oleh hijrah duniawi semata-mata. Tuan-tuan kan hijrah kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hijrah yang kita target ini tuan-tuan, perjuangan kita sama ada apa musim pun covid tak covid ini tuan-tuan, maka hijrah kita mengeluarkan kita daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu, daripada kemalasan ismi'zaz, keboringan dalam menyebut nama Allah, daripada istibsyar, kegembiraan menyebut nama Allah, dengan tuan-tuan berbahagia menumpang kegembiraan dengan kegembiraan orang lain, dan tuan-tuan tumpang bersedih dengan penderitaan orang lain. Itu hijrah kita tuan-tuan. Maka saya petik sedikit apa yang disebut oleh Syekhuna Sayyid Saleh Al-Ja'fari dalam Ilhamun Nafi' beliau. Maka kata Syekh Saleh, ayuhal murid, kata Syekh, ayuhal muridus sadiq, murid yang benar, yang diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, presiden seumur hidup orang yang paling jujur dan benar, as-siddiqin maqamus siddiqiyah, tuan-tuan, orang yang paling benar tuan-tuan. Maka kata Sayyid Saleh Ja'fari, orang murid-murid yang salik, yang benar itu, hendaklah da'il akwana anka, tinggalkan akwan ini, dunia yang kelam ini, dunia yang menindas ini, dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Jangan kamu terjebak, terpedaya, terjerumus dengan dia. Kalau kamu sembang pasal hijrah, bukan hijrah semata-mata dari sudut fizikal, tapi jihadun waniyah. Itu yang Nabi ungkapkan, walakin jihadun waniyah. Perjuangan kamu. Tadi saya buka ya tuan-tuan, tuan-tuan punya Google Meet ni terkejut juga. Satu Muharram detik permulaan. Semangat! Kan hijrah itu perjuangan. Tuan-tuan kan, tapi bukan satu Muharram. Ya, itu pun kita kena betulkan juga lagu tu, sebab kita faham tuan-tuan Nabi SAW bergerak pada akhir Safar. Nabi sampai ke Madinatul Munawwarah ala sakiniha afdhalus salatu wassalam. Nabi sampai ke Madinatul Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Cuma satu Muharram tu Sayyidina Umar punya ijtihad. Ketika menjadi khalifah, dia nampak bulan pertama untuk dalam bulan Islam tahun hijrah itu, maka dipilih bulan Muharram sebagai bulan pertama, kerana orang dah balik haji, orang dah balik kampung semua, dah ada balik ke Jiboi, dah balik ke tuan-tuan, dah balik ke Pasoh, dah ada semua dekat Gomeh, maka dijadikan Muharram itu bulan pertama. Okey tuan-tuan jadi sejarahnya bertolak akhir Safar tuan-tuan sampai 12 Rabiul Awal, sama tarikh lahir dan sama tarikh wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, maka Sayyid Saleh Al-Ja'fari radhiyallahu an tuan-tuan, dia mengatakan da'il akwana ank, wahai murid yang benar, yang jujur, yang bersuluk ni nakkan Allah, bukan nakkan karamah, nakkan habuan akhirat, bukan mencari glamour di dunia tuan-tuan. Maka kata Sayyid Saleh, tinggalkanlah perkara-perkara duniawi itu, kerana kamu hanya ingin bermusyahadah, ingin syuhud kepada Allah Ta'ala. Kerana tuan-tuan, cinta itu tak boleh bersatu. Tuan-tuan, cahaya dengan noda tu tak boleh bersatu. Tuan-tuan, ilmu dengan maksiat itu tak boleh bersama. Itu. Tuan-tuan, kata Sayyid Saleh, orang yang nak mencari Tuhan, tuan-tuan, dia tak boleh bawa sekali noda, dosa, kelam, ego, mazmumah, tak boleh dibawa sekali. Tuan-tuan. Ya, maka buang gambaran-gambaran, tempelan-tempelan, wamhu sural kaun, buang perkara itu, jadikan tuan-tuan dunia ini sebagai jambatan kamu semata. Sebab dunia ini memang ada, kita faham cabaran, gangguan dan sebagainya tuan-tuan. Maka apa yang dituntut di sini tuan-tuan, untuk kita memahami konsep penyucian hati, pembersihan jiwa, hijrah hakiki tuan-tuan, maka perlu ditinggalkan perkara-perkara yang mengganggu perjalanan kita tuan-tuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, apa yang saya janjikan tadi sedikit ya, dalam beberapa minit lagi ni tuan-tuan, ya, apa yang kita sebutkan tadi bahawa saya menggunakan poin daripada nota daripada Al-Azharul Syarif tuan-tuan, sebagai kiblat ilmu kita, antara kiblat ilmu kita tuan-tuan. Maka dikatakan antara poin penting yang kita nak pelajari daripada hijrah ni, iaitu tuan-tuan, semua kita ni berperanan. Okay, ada seorang nama macam kakak ni, seorang wakil muslimat ke, JK muslimat, dia mesti gerakkan, dan kita fahamlah mana-mana masjid surau muslimat dia biasa aktif, alhamdulillah. Kita mudahkan kerja Ustaz Nazri,
kita mudahkan kerja Ustaz Naim, kita bantu Jabatan Agama, kita support MAIS, kita support Jabatan Mufti. Semua tuan-tuan berperanan. Share benda-benda yang baik, tuan-tuan. Bagi sumbangan, idea, tenaga, wang ringgit, apa-apa itu semua sebenarnya kita menjayakan hijrah hati kita. Okey tuan-tuan. Kemudian kita kena faham tuan-tuan sekalian, iaitu athiqatu billah. Percaya tuan-tuan dengan Allah. Saya ingat dulu di Muslim, Tuan Guru saya Syekh Nuruddin selalu pesan, thiq billahi tamaman. Yakin, percaya sepenuhnya dengan Allah Ta'ala. Yakin dengan nusrah Allah, bantuan Allah Ta'ala. Okey, faham dekat situ. Okey. Satu lagi tuan-tuan nak sebut, iaitu mesti ada takhtit, perancangan yang rapi. Ada perancangan strategik lah, apalah orang sebut tuan-tuan, orang-orang perancangan SUK ni orang pandai lah. Apa program tahunan, kita punya program memanglah terbengkalai. Kita punya kitab patut baca tuan-tuan khatam 3 tahun, sekarang ni dah jadi 13 tahun tak khatam-khatam lah. Patut kelas sebulan 2 kali, jadi setahun 2 kali je tinggal. Itu cabaran tuan-tuan, macam mana kita nak mengurus cabaran itu. Okey, saya suka tuan-tuan kaitkan dengan keyakinan kita dengan Allah Ta'ala dan bagaimana kita nak mengatur tentang strategi yang baik tuan-tuan, strategi yang bagus, supaya kita tak tenggelam dan tak syok sendiri tuan-tuan dengan teori-teori kita. Kita jangan pakai teori kita sebab teori kita ni tak berapa nak boleh pakai benar tuan-tuan. Kajian kita, R&D kita tak berapa menyeluruh. Maka kita punya kajian tuan-tuan mesti kita katakan tadi berdasarkan 2 sumber ini tadi. Kalau boleh kita kata sumber yang paling asas tadi iaitu kembali tuan-tuan, wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuan kita, hala tuju kita, matlamat kita tuan-tuan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dah kita kata radina billahi rabba, tuan-tuan, wa bil islami dina, kita dah kata wa bil qur'ani imama, kalau dah kata itulah perakuan kita tuan-tuan, maka susun atur kita, kehidupan kita mesti berpandukan kepada acuan panduan daripada Quran hadis yang telah dihurai, dikupas, disediakan oleh para ulama kita yang mu'tabar. Itu satu benda. Jadi thiqah kita, yakin kita, balik kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan ubek kepada cabaran, apa-apa masalah, musibah kita, balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, itu satu perkara. Kemudian tuan-tuan, kita jangan mengatakan tak apalah, saya dah doa dah, saya dah bangun malam dah, saya dah puasa Tasu'a Asyura dah, saya tak takut dengan makhluk dah, saya tak takut dengan apa-apa wabak penyakit dah, saya langgar semua ni. Jangan tuan-tuan begitu. Sebab kita faham hadis tuan-tuan, Nabi kata la tatamannau liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fathbutu. Tuan-tuan kan, janganlah keberangan pula nak jumpa musuh. Kalau kita doa, ya Allah, kekalkan COVID ya Allah, kami tak ada hal ya Allah, biarlah lagi dalam 15 tahun lagi ya Allah. Ini doa saya selalu sebut dalam kuliah saya. Ini budak-budak kita, anak-anak kita, itulah doa dia. Sebab dia malas pergi sekolah. PDPR tuan-tuan, dia buka kata hadir tapi dia buat benda lain. Tuan-tuan kan, kita pun dah tak boleh nak kontrol. Cikgu pun ponik, student lagi penat. Semua penat tuan-tuan. Maka jangan minta balok. Jangan minta dikekalkan COVID ni. Minta apa tuan? Al-afiyah. Maka kita baca doa yang Sahih Bersamaha dan mesti cadangkan. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut. Baca doa. Baca kunut nazilah. Baca ya latif. Baca ikhtiar-ikhtiar yang boleh menarik rahmat Allah Ta'ala, yang menolak bala dia. Itu harapan kita. Walaupun secara lisan, tuan-tuan tak berkatalah, mana dia COVID tu? Aiden berani, mana dia? Bawa sini. Dia nak gigit COVID tu. Memanglah secara lisan tuan-tuan kita tak berkata begitu. Tetapi perlakuan kita, perbuatan kita tuan-tuan, bahasa badan kita telah menunjukkan perkara yang tersebut. Tuan-tuan sekalian Maka sebab itu penting apa yang saya kira yang menjadi 2 poin penting yang disampaikan, iaitu kita mesti yakin thiq billahi tamaman, mengikut sistem Allah Ta'ala. Kemudian tuan-tuan, kita gunakan sistem apa yang mampu dikaji oleh orang pakar-pakar yang boleh kita percayai. Tuan-tuan, Ar-Rahman fas'al bihi khabir. Kita boleh fas'alu ahla dzikir. Mereka golongan pakar, tuan-tuan, boleh kita sandarkan tuan-tuan kepercayaan itu untuk kita jadikan sebagai asas, untuk kita jadikan apa tuan-tuan, supaya ancaman-ancaman, cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi tuan, untuk menjayakan
misi hijrah kita ni dapat kita laksanakan. Walaupun banyak kekangan, cabaran, gangguan, tetapi tuan-tuan itu tidak menjadikan alasan dan kita untuk lari daripada ilmu, tidak menjadikan alasan untuk kita menutup mushaf untuk tidak membaca Quran, tidak menjadikan alasan untuk kita membasahkan lisan kita untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah, untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Itu tidak dijadikan alasan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Boleh lagi Ustaz Nazri? 5 minit lagi boleh? Barakallahu fiik. Sikit lagi tuan-tuan. Maka tuan-tuan, apa yang kita niatkan yang baik-baik, sebab hijrah ni lah niat. Niat tuan-tuan disertai dengan perbuatan, kita teruskan dengan perancangan kita tuan-tuan. Apa-apa plan kita kena teruskan, ya. Plan A tak jadi, buat plan B dan seumpama, tuan-tuan. Perancangan itu mesti rapi, ya, dan mudah-mudahan tuan-tuan dengan semangat hijrah ini, insya-Allah, ya, mudah-mudahan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dengan bantuan, dengan mukjizat yang cukup nyata, tuan-tuan, menzahirkan kebenaran dakwah Nabi SAW, dan kita menjadi umat yang mengikut kebenaran. Walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Tuan-tuan, Nabi datang dengan kebenaran dan dibenarkan oleh orang yang benar, Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kita mengikut aliran As-Sadiqul Masduq, tuan-tuan, maqam As-Siddiqiyah yang menjadi impian kita bersama, tuan-tuan. Maka jadikan, tuan-tuan, kehidupan kita kehidupan yang sentiasa berhijrah, hati yang sentiasa ingin berubah kepada perkara yang lebih mulia, perkara yang lebih tinggi, pada maqam dan darjat yang lebih sempurna, tuan-tuan. Takut nanti ada sekelompok manusia, tuan-tuan, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ada kumpulan, tuan-tuan, dia tak jangkau pula, rupanya dia ingat dia tak hijrah, dia selamat. Dia ingat dia tak berubah, dia okey. Dia merasakan bahawa dia tak mengambil hirau tentang apa yang berlaku di sekelilingnya, dia tak ada masalah. Dia berfikir bahawa dia meninggalkan Quran, meninggalkan hadis tu, dia buat sambil lewa, itu okey bagi dia. Tapi tuan-tuan, dua orang imam kita berdasarkan tafsiran ini, iaitu Imam Sufyan Tsauri, tuan-tuan, dia kata ini balasan kepada kumpulan yang menunjuk-nunjuk riak. Tuan-tuan, nanti dia akan menyesal kerana amalan dia tidak ikhlas, tidak memahami konsep hijrah, innamal a'malu binniyat. Habis semua amalannya, tuan-tuan, bocor, kosong, membawa bekalan yang tak mampu, tuan-tuan, untuk melepaskan dirinya daripada azab Allah Ta'ala. Maka ini balasan kepada orang-orang riak, orang yang riak, kata Imam Sufyan Tsauri. Kita tengok lagi satu tokoh imam, tuan-tuan, seorang imam yang zaman itu, zaman salaf, tuan-tuan, kalau tengok muka dia hilang masalah. Antara 10 orang, kata Syekh Abdul Fattah Buhudah, tuan, kajian yang dibuat zaman salaf selain Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, antara muka orang yang suka orang tengok muka dia, iaitu imam namanya Muhammad bin Al-Munkadir radhiyallahu anhu. Kerana Imam Muhammad bin Al-Munkadir, tuan-tuan, dengan aura ibadah, dengan aura Quran dan sunnah, dengan kelebihan zikir dan selawat beliau, tuan-tuan, ketika mentafsirkan ayat ini, nanti ada kumpulan yang menyesal, yang dia tak jangkau bahawa bala tu tak, azab Allah Ta'ala tu tidak terperi. Dia ingat dia dah Islam, dia dah okey. Dia ingat nama dia dah Muslim, dia dah okey. Dia ingat dia duduk taman berjiran dengan orang Melayu, dia dah okey. Tapi kalau dia tak ada usaha, tuan-tuan, kegigihan, mujahadah, tuan-tuan, dia sebenarnya belum okey. Sehingga Imam Muhammad Ibnul Munkadir dikata, tuan-tuan, aku takut ketika nazak dia memang, tuan-tuan, ketika itu dia sangat ngeri, keadaan ni menakutkan, tuan-tuan. Ketika mana Imam ditanya, wah Imam, apa comel ni, apa takut ni? Dia kata, aku bimbang akhsya an yabudu wali malam akun ahtasib. Aku takut nanti aku akan tertimpa seperti apa yang ditimpa oleh kaum-kaum kafir. Tapi memang confirm lah dia mengingkari Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tetapi imam-imam kita, para masyayikh kita, para ahlillah, tuan-tuan, juga mengajak kita agar sentiasa berhati-hati, agar terus, tuan-tuan, momentum hijrah itu tidak diperlahankan, tetapi terus kita bergerak, tuan-tuan, mengikut kemampuan dan kadar masing-masing, tuan-tuan, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Itu saja yang sempat saya kongsikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai ya, boleh lihat ya? Okay. Bawa biazan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazilan atas perkongsian, atas penyampaian Tuan Guru. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama dapat manfaat, dapat ambil iktibar di atas segala penyampaian Tuan Guru. Ya, yang panjang lebar pada malam ini walaupun ringkas tapi cukup padat untuk kita kutip mutiara ilmunya. Mudah-mudahan di lain masa Allah Subhanahu Wa Taala berikan lagi kesempatan untuk kita bersama-sama dengan Tuan Guru dan dan kita dan pihak masjid mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala perkongsian yang telah disampaikan oleh Tuan Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi minum ya? Minum lepas ni. Perpaduan, oleh itu mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al